Doktor dah boleh mula. Kejap ya, saya perkenalkan doktor dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Fauziah Hanim binti Mat Yusof selaku penceramah kita pada hari ini dan kepada rakan-rakan seperjuangan sekalian. Buat maklumat pelajar, Dr. Fauziah Hanim merupakan Ketua Unit Pendidikan dan Inovasi Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi. Sebelum saya menyerahkan sesi taklimat ini kepada Dr. Fauziah bagi slide ke-8 iaitu penulisan jurnal dan inovasi pendidikan, terdapat maklumat tentang kehadiran. Pautan kehadiran akan diberikan di akhir taklimat nanti. Akan terdapat kata kunci bagi pautan kehadiran tersebut. Mohon para siswa dan siswi guru untuk mengambil perhatian sepanjang slot taklimat ini berlangsung. Maka tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Dr. Fauziah Hanim untuk menyampaikan taklimat bagi slot pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih pada pengurusi hari ini, Sharifah Nuriana di atas kita punya slot petang ini ya. So sebelum kita mulakan slot kita, kita mulakan dengan membaca dulu surah Fatihah lah ya. Semoga majlis kita diberkati. Seterusnya kita akan baca doa lah untuk memulakan majlis kita. Okey, Al-Fatihah. Doktor maaf, nanti boleh doktor buka kamera ke sebab kami kena ada buat pelaporan bergambar. Ya, saya akan buka. Terima kasih. Okey, Sharifah nampak ke? Nampak doktor. Okey, bergerak ni, saya punya slide gerak. Bergerak. Ke saya punya slide? Bergerak. Bergerak doktor. Okey. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, selamat petang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan semua anak-anak saya berada dalam keadaan sihat walafiat. Bukan saja sekadar sihat dari segi fizikal lah, tapi juga sihat dari segi mental, rohani. Ada 7 ketikasan kat sana. Okey, hari ini kita akan bersama-sama diharapkan dalam masa 1 jam setengah ini memberi manfaat kepada anda semua. Saya faham, saya dah buka ke kamera? Belum lagi doktor, tak nampak lagi muka doktor. Jadi macam mana saya nak klik ni ya? Sekejap sebab bendanya ada kacau kat sini. Okey. Alright. Nampak tu? Okey, nampak dah. Nampak doktor. Lepas tu saya nak kena pergi present balik ni Kenapa dia tanya stop sharing pula? Okey. Okey.
So diharapkan semua telah bersedia untuk kita manfaatkan bersama-sama 1 jam bersama. Saya faham yang anda semua telah pun melalui fasa pertama untuk praktikum dan ini adalah fasa yang kedua. Dan saya juga faham anda semua telah berilmu tentang penulisan jurnal ini dan juga inovasi pendidikan yang dimasukkan. Tetapi fahamilah bahawa bila ada perkongsian itu bermakna perkongsian ilmu itu bermakna ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita di atas sana dan saya mengharapkan anda semua dapat memberi fokus dengan niat yang betul untuk mendapat manfaat. Janganlah kita sombong walaupun kita berilmu tentang perkara ini tetapi kita kena juga maklumkan bahawa setiap perjalanan pengalaman kita itu ada sahaja perkara-perkara baru yang nak dipelajari. Okay? So penulisan jurnal dan inovasi pendidikan diharapkan semua bersedia dan dapat fokus bersama-sama kita mendapat manfaat. Okey, saya mulakan dengan ini. Orang yang gagal, mereka akan meletakkan masalah sebagai satu masalah. Tetapi orang yang berjaya akan meletakkan masalah sebagai satu peluang. Faham tak itu? Faham? Nak faham dengan contoh lah lebih mudah kan? Sebab kalau sesuatu masalah itu timbul, kita ni dalam kehidupan memang begitulah, sentiasa ada isu-isu yang timbul. Termasuklah juga nanti, khususnya dalam praktikum nanti, ada pelbagai masalah yang timbul. Walaupun kita tahu masalah ini memang menjadi perkara recam dalam kehidupan manusia itu, dalam kehidupan kita seharian pun akan ada isu-isu atau masalah yang timbul. Tapi kita kena faham, jangan fikirkan tentang masalah itu, tapi kita fikirkan, berfikir daripada luar kotak, berfikir daripada pelbagai cabang, daripada pelbagai sudut dan kita akan melihat bahawa sesuatu masalah atau isu yang timbul itu sebenarnya membuka ruang, peluang kepada kita untuk kita mendapat manfaat daripadanya. Contohnya kalau ada satu isu yang timbul itu, maka mungkin disebabkan itu kita terpaksa mencari ilmu-ilmu untuk mengatasi masalahnya, maka ilmu-ilmu yang baru itu juga mendorong kita untuk kita menghayati apa ilmu-ilmu baru yang kita dapat itu untuk mengatasi masalah kita. Okey. Kalau ianya melibatkan emosi, maknanya anda semua boleh mendapat ilmu-ilmu psikologi lah bagaimana nak menangani sesuatu isu ataupun sesuatu emosi yang sedih, yang kehilangan dan sebagainya. Okey, kadang-kadang bukan kita tidak ada ilmu tetapi kita tidak berusaha di atas ilmu tersebut untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Ini pun satu perkara juga. Ilmu tu penuh di dada, ya. Semua orang tahu tentang ilmu ini. Contohnya saya kan hari itu mengajar gaya hidup sihat. Semua tahu. Pandai belaka. Tapi adakah pelaksanaan itu dijalankan? Kadang-kadang bukan kita tidak ada ilmu tetapi kita tidak berusaha di atas ilmu tersebut untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Terutamanya kesihatan. Kesihatan itu sangat penting untuk kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Dan nak buat segala benda tu kita kena dalam keadaan kesihatan yang baik. Dalam keadaan kesihatan yang baik maknanya keseronokan, kegembiraan itu ada. Okay. Jadi mudah untuk mendapat kejayaan. Okey. So sini saya nak membuka mata anda semua lah. Bukan setakat membuka mata dan melihat tetapi juga melihat dengan mata hati ya. Orang yang berjaya akan sentiasa melihat dan mencari peluang bagi menambah amal untuk dunia dan akhirat. So saya juga ingin mengajak anda semua untuk memberi fokus pada kali ini walaupun anda akan masuk pada fasa 2 di mana penulisan jurnal ni dah biasa kan. Tapi kena jagalah untuk kita sentiasa faham bahawa janganlah kita sombong. That's why you kena fokus dengan niat yang betul lah dalam apa-apa saja majlis ilmu yang ada lah, okay, untuk anda mendapat manfaatnya. Okay, orang yang berjaya akan sentiasa melihat dan mencari peluang bagi menambah amal untuk dunia dan akhirat. Kita faham towards the end kita semua akan menuju akhirat sana dan diharapkan kita semua berjumpa di syurganya. Maka ke arah itu di dunia inilah masanya untuk kita memperoleh apa-apa yang perlu untuk ke arah akhirat itu. Salah satu daripadanya kita berada dalam bidang dunia pendidikan. Jadi sebab itu kita kena
kuasai, kita kena amalkan perkara-perkara baik dalam pendidikan itu kepada diri kita dulu sebelum kita nak menjadikannya sebagai mendidik diri kita terlebih dahulu sebelum kita mendidik anak murid kita lah. Okey, saya nak bawa dulu sikit tentang falsafah pendidikan kebangsaan kita. Kok-koklah anda terlupa kan? So saya bawa balik ke pangkal jalan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang, harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia. Anda semua warga negara Malaysia? Kalau jawapannya ya, maka falsafah pendidikan kebangsaan ini perlu dihayatilah. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga Malaysia, warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan, ini yang penting, memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okey? Boleh faham So saya kata bukan setakat baca, bukan setakat tahu, tapi sekarang kita menghayatinya dengan lebih mendalam lagi. Okey, so anda faham di sana? Visi dan misi IPGM, sekali lagi saya juga ingin membawa anda bersama-sama untuk kita balik ke pangkal jalan kita di mana visi IPGM peneraju kecemerlangan pendidik guru dan misi IPGM, IPG melahirkan guru yang kompeten, anda semua, dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia, bertaraf dunia. Okey. Jadi dalam apa jua bidang pendidikan yang kita nak pergi ni, yang anda dah pun sampai ke semester akhir ni so anda kena faham bahawa diri anda itu nak bawa pendidikan yang dinamik ke arah sekolah bertaraf dunia. Walaupun anda nak mereka buat perancangan RPH dan sebagainya, minda anda perlu buka luas yang bertaraf dunia. So anda kena ingat, anda sebagai duta IPGKI, so pembawakan diri sebagai pendidik, apatah lagi fasa kedua praktikum ya. So expectation guru-guru di sekolah dan juga kami di sini sebagai pensyarah dan juga warga IPG kampus Ipoh khususnya sangat-sangat mengharapkan anda semua cemerlang membawa praktikum 2 ini dengan hebat dan jayanya ya. Okey, saya bercakap ni bulu rumah saya berkembang ni sebab saya bercakap dari hati saya untuk anda semua berjaya dengan cemerlang. Okey? Anda faham? Boleh ke? Boleh, Doktor. Faham, Doktor. Dengar? Boleh, Doktor. Dengar, Doktor. Alhamdulillah. Okey. So, apa objektif penulisan jurnal kita? Sebagaimana yang you all tahulah. Dan you all juga semua telah lalui buat thesis ada yang buat especially yang buat kajian tindakan. So penulisan jurnal ni macam itu jugalah sebagaimana kita panggil mini kepada kajian tindakan penulisan jurnal. So apa dia objektif dia? Dia ada manfaat dia tahu, bukan saja-saja suruh buat, bukan saja-saja suruh menyusahkan diri, tapi dia ada manfaatnya di mana nanti kita faham bahawa penulisan jurnal ini datangnya daripada penulisan reflektif, penulisan refleksi yang anda tulis selepas sahaja habis pengajaran, selepas sahaja setiap acara atau program, kita selalu buat postmortem dan sebagainya. Malah dalam kehidupan seharian kita pun digalakkan untuk setiap malam sebelum kita pejam mata tu, kita reflect dulu, duduk sebagai macam yoga tu kan. Kita reflect dulu, tengok seharian tu, di mana masa kita habiskan 24 jam tu, adakah memberi manfaat, adakah banyak pembaziran berlaku, supaya apa? Supaya nanti kita buat penambahbaikan dalam diri kita. Sebab itu penulisan jurnal ini sangat penting supaya dia juga dapat menilai semula keberkesanan tanggungjawab kita yang kita jalankan,
menjadikan sebagai asas dan panduan untuk tindakan susulan, meningkatkan kepekaan terhadap bahawa penulisan jurnal ni adalah satu penulisan yang memberi manfaat kepada diri kita sebenarnya. Diri kita sendiri untuk menambah baik amalan kita. Dan juga dia juga mencetuskan idea-idea inovasi di mana kalau kita buat kajian secara lebih mendalam. Okey, sebagaimana yang saya katakan, penulisan jurnal ni macam kajian tindakan tapi dia as a mini kajian tindakan. Okey, so ini tidak menjadi masalah pada anda tapi saya nak fahamkan dia membawa manfaat yang besar pada kita. Jangan anggap dia menyusahkan, menyulitkan tetapi dia ada manfaatnya. Nanti macam sekarang you nak pergi fasa 2, for sure, I'm sure you juga akan melihat balik penulisan-penulisan jurnal tu di fasa 1 supaya masalah-masalah yang kita hadapi pada masa praktikum 1 tu dapat dah diatasi. Dah tak mau lagi dah timbul pada masa fasa kedua ini. Okey? Sebab tu kalau you ada masa, pergi balik-balik apa dia penulisan-penulisan jurnal yang you buat pada fasa pertama untuk isu dan masalah itu tidak lagi timbul pada fasa yang kedua ini. Kalaupun timbul, ianya cepat boleh diatasi. Okey, sebab bila masuk fasa 2 memang expectation kita orang dan juga guru-guru sekolah very high. So nak you bawa diri dengan excellent. Sebab tu kalau ada mana-mana kekurangan ilmu itu perlu dicari dan dibuat rujukan baliklah. Gitu juga kita juga ucapkan syabas dan tahniah kepada unit praktikum sebab mengadakan program ini di mana anda semua diingat semula dari masa ke semasa nak start engine back, nak mulakan dengan fasa kedua praktikum. Okay. So, adalah lebih baik kalau kita lihat balik walaupun nak menulis jurnal ini, dia asalnya daripada penulisan refleksi di mana tiap-tiap kali habis RPH atau pengajaran kita akan buat refleksi lah supaya kita dapat kenal pasti apa kelemahan untuk kita atasi, apa kekuatan untuk kita teruskan dan di mana ada ruang-ruang untuk kita buat penambahbaikan dan juga kita nak apply, nak mengaplikasikan segala ilmu yang kita dah pelajari di mana pensyarah-pensyarah telah mendidik anda semua dengan ilmu-ilmu teori itu, maka sekarang anda nak gunakan dalam amali iaitu di sekolah dengan membawa diri yang baik. Jadi eloklah kita tengok balik sedikit apa dia definisi refleksi. Saya memang tak ada PowerPoint yang nak menunjuk, nak menulis apa dia refleksi Tapi tulisan ini sebenarnya saya nak mendapat feedback daripada anda semua supaya saya tak cakap sorang-sorang. Okey, siapa nak bagi pendapat tentang definisi refleksi? Kita reflect balik. Anybody? Ada 200 lebih ni Bagi pendapat saya, refleksi ni macam penilaian terhadap apa yang kita buat, kelemahan, kekurangan dan kelebihan sesi pengajaran lah kalau dalam konteks pengajaran tu. Okey, terima kasih. Okey, seorang lagi? Definisi refleksi. Boleh? Halo? Boleh? Seorang lagi? Syarifah, tolong saya. Saya jawab ya, Doktor. Okey, bagi saya lebih kurang macam Wani, refleksi ni kita tengok balik pengajaran kita tu. Kita boleh lihat dari segi kelemahan,
kita punya kekuatan, dan daripada kelemahan tu kita boleh rancang penambahbaikan. Okey. Dan sebaiknya bila kita mendefinisikan refleksi tu, kita kena ada rujukan lah sayang. Okey. Apa yang dikatakan oleh Woolfolk 1995, dia kata satu pemikiran secara mendalam di mana seseorang itu akan memikir atau merenung semula situasi yang telah dilalui untuk menganalisis apa yang telah dilakukan dan mengapa dilakukan sedemikian. Okey, dengan merefleksi juga sebagaimana yang telah didefinisikan oleh dua rakan tadi ya. So sekarang kita faham bahawa dia sebenarnya nak mengajar kita berfikir. Kenapa nak kena fikir? Okey, you juga dah belajar kan tentang tahap-tahap pemikiran yang bermula dengan apa? Pengetahuan, kemudian naik kepada kemahiran dan seterusnya kemahiran berfikir aras tinggi kan. Nak menganalisis, nak mengsintesis. Okey. So semua itu nak mengajak kita untuk kita berfikir. Okey, kalau you baca tentang pemikiran sendiri pun ada banyak jenis pemikiran. Salah satu daripadanya adalah pemikiran reflektif dia panggil. Okey. Lagi contoh definisi yang lain, contohnya oleh Bob, Keogh dan Walker 1985 menyatakan satu proses penerokaan dan penemuan terhadap pengalaman sendiri yang boleh membawa hasil pembelajaran yang tidak dijangka. So dalam erti kata lain, that's why hidup kita kena berani mencuba, berani mencuba sesuatu yang baru, rajin hadir diri dalam sebarang aktiviti, program, seminar, kursus untuk apa? Untuk kita dapat satu pengalaman yang kita alami sendiri dan selepas itu kita boleh buat refleksi untuk menjadikan ianya manfaat kepada diri kita. Okey. Dan akhirnya oleh Bounds 1985, diharapkan anda semua ada pen dengan pensel nah. Sebab kalau ikutkan slide saya macam ni je. Saya tanya soalan je. Jawapan semua saya bagi dan anda semua perlu mencatat Okey. Itu cara matang nak melayan orang yang lebih dewasa, right? So, proses refleksi, dia kata apa? Refleksi juga adalah satu proses yang terdiri daripada 3 elemen, iaitu mengulangi pengalaman, memahami perasaan dan emosi dan juga menilai semula pengalaman tersebut. Menilai itu yang macam kawan-kawan cakap tadi lah ya. Yang baik, yang buruk. So, bagaimana kita nak atasinya. Okey. Kemudian kepentingan kemahiran refleksi pula. Apa pula kepentingan kemahiran refleksi? Apa hal lah Dr. Hanim ni? Kita ni nak belajar penulisan jurnal, tiba-tiba pergi refleksi. Diharapkan anda semua faham kenapa? Sebab kita akan buat penulisan jurnal tu daripada refleksi seminggu kita tu yang mana yang kita rasakan ianya perlu untuk lebih mendalam, maka kita akan ambil satu dan kita akan cuba untuk buat tindakan. That's why kita akan hasilkan penulisan jurnal, mini kajian tindakan yang saya maksudkan. Okey, apa pula kepentingan kemahiran refleksi? Boleh saya buka pada floor? V4, daripada V4 ada? V4? Doktor, saya intern V1. Okey, teruskan V4 ada? Apa pentingnya kemahiran refleksi ni? You kena ada kemahiran refleksi ni. Tak ada kemahiran susah nak buat. Apa pentingnya? Penting. Boleh ke saya bagi, Doktor? Kepentingan untuk buat kemahiran refleksi ni adalah untuk kita buat penilaian diri, untuk menilai sejauh mana ilmu yang kita sampaikan tu beri kesan dan kefahaman ringkas kepada murid-murid. Okey. Thank you. Ada lagi nak bagi pendapat? Mungkin daripada V11 ada? Doktor, saya.
kemahiran refleksi ni membantu seseorang tu, terutamanya cikgu, untuk meningkatkan kemahiran berfikir daripada pelbagai sudut. Okay, thank you. Okay, so itu adalah 2 contoh yang kawan kamu kata kenapa pentingnya kemahiran refleksi ni ya. Refleksi ni dia kena ada kemahiran ya. Dan I'm sure you dah mahir lah sebab dah buat dalam setiap kali kita adakan program kita buat postmortem sebagainya tu untuk mereflect lah. Dan saya harap bila you ada kemahiran refleksi ni, gunalah dalam kehidupan. Gunalah dalam kehidupan kita supaya hidup kita lebih bahagia. Alright, so menurut Dewi 1933, refleksi ni dia kata, mengapa perlu ada refleksi? Dia kata refleksi ni pengalaman akan membawa kepada pembelajaran. Dan kita pun selalu dengar bahawa pengalaman hidup itu juga adalah guru kepada diri kita dan dia adalah juga buku-buku memori kita. Dan sebab tu Dewi 1933 kata refleksi adalah pengalaman akan membawa kepada pembelajaran, bukan hanya sekadar pengalaman. Manakala Gameston 2001 menyatakan proses refleksi menyediakan peluang terbaik untuk membentuk kefahaman profesional dengan melakukan penilaian kendiri. Okey. Gameston G-A-R-M-E-S-T-O-N 2001. Dia kata, mengapa perlu kemahiran refleksi ini? Dia kata, proses refleksi itu sendiri menyediakan peluang terbaik untuk membentuk kefahaman profesional dengan melakukan penilaian kendiri. Sebab tu kita ada format penulisan kan, supaya dia menjadi profesional. Okey, kepentingan kemahiran refleksi tadi, sebagaimana yang kawan kamu kata tadi, dia bagi membuat penilaian kendiri, satu. Yang kedua, kepentingan dia berfikir secara analitik, kritis dan kreatif. Berfikir secara analitik, kritis dan kreatif. Menganalisis, yang ketiga, menganalisis aktiviti pengajaran pembelajaran di sekolah. Yang keempat, mencari alternatif dalam membuat keputusan. Yang kelima, mencari jalan penyelesaian. Dan yang paling utama, ianya dapat mengubah tingkah laku. Ianya dapat mengubah tingkah laku. Itulah yang kita buat dalam fasa 1 praktikum kan. Setiap kali habis PH, buat refleksi. Buat bersungguhlah. Jangan sekadar ada. Buat bersungguh. Sebab kita dapat atasi dan ianya dapat mengubah tingkah laku. Contohnya kita punya teknik penyoalan, biasanya ada masalah sikit bukan masalah ramai macam itulah. Bila you dalam kelas, you ada masalah untuk kemahiran menyoal. Soalan-soalan you hanya pergi kepada tahap faham. Kebanyakannya macam itulah. Diharapkan untuk fasa 2 ni, you lebih berkemahiran untuk memperoleh kemahiran teknik menyoal tahap yang lebih tinggi. Okey, so kena cari jalan penyelesaian lah dengan membuat refleksi. So adakah refleksi ni kita boleh nak buat seorang-seorang ataupun adakah nak buat secara berkumpulan? Macam mana? Boleh dua-dua boleh dua-dua. Sama ada you nak buat bersendirian ataupun nak secara berkumpulan. Dengan berdua pun boleh, bertiga pun boleh. So sama-sama kita berbincang. Sebab pasal berbincang, I hope that you boleh cari pengalaman sikit atau mencari ilmu dulu untuk you laksanakan dinamakan PLC. PLC di mana kita berbincang secara profesional, professional community Professional learning community. Professional learning community ni maknanya dia bukan macam ni, macam taklimat macam ni, bukan. Professional learning community ni kita sesama rakan kita, carilah geng 3-4 orang ke 5 ke 10 orang pun tak ada masalah. Kita open floor lah, macam kita buat perbincangan sesuatu isu atau masalah itu. So kita bincang. So dalam grup ini, namanya PLC, cari maklumat ini. Dianya sangat-sangat bagus dan telah pun terbukti bagus untuk meningkatkan kualiti sesuatu sekolah itu. Dengan adanya PLC, perbincangan Professional Learning Community. Dia bukan satu hal, dia sama paras. Semua grup
ahli yang ada dalam grup tu dia mesti sama aras, sama pengetahuan supaya kita saling berkongsi untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Okay? PLC namanya nanti cari. Okay, so apa pula jenis-jenis refleksi? Boleh? Siapa nak bagi jawapan? Ada? Mungkin V9? Ada V9? 20 orang takkan seorang pun tak boleh nak bagi tahu jenis-jenis refleksi. V9 ada? Sharifah, tolong saya Sharifah, saya tak nampak. Tak ada doktor yang volunteer, tak ada. Yang masuk dalam ni bukan semua V ke? Ya, semua V. V ada sampai V1 sampai? Sampai 18. Ada sampai 18. So saya panggil tadi V9, tak ada orang. V9 ni meja apa? Meja tamil doktor. Anybody? Apa dia jenis-jenis refleksi yang you tahu? Kau tak tahu? Takkan kot. Jenis-jenis refleksi? Yang tahu? Okey, mana-manalah saya buka. Siapa tahu jenis-jenis refleksi? Mana V2? V2 ada? Amboi ya. Refleksi deskriptif, doktor? Refleksi deskriptif. Jenis-jenis refleksi. Kalau ikutkan SON 1987. Refleksi ke SKON 1987 kata apa? Dia ada dua refleksi. Yang pertama refleksi sewaktu bertindak dengan refleksi mengenai tindakan. Alright, refleksi ke atas tindakan, refleksi semasa tindakan dan juga refleksi untuk tindakan. Okay? SKON SCHON 1987 dia mengklasifikasikan jenis-jenis refleksi ada 3, iaitu refleksi ke atas tindakan, refleksi terhadap praktis, tindakan dan pemikiran seseorang selepas sesuatu sesi praktikal, refleksi semasa tindakan, refleksi terhadap fenomena, pemikiran dan tindakan semasa praktis. Kan kadang-kadang kita terpaksa reflect segera pada masa itu untuk buat tindakan yang terbaik. Okey. Dan yang ketiga adalah refleksi untuk tindakan, iaitu hasil yang diperlukan daripada kedua-dua jenis refleksi tadi, iaitu refleksi ke atas tindakan dan juga refleksi semasa tindakan. Untuk tujuannya adalah bagi memandu seseorang ke arah tindakan masa hadapan. Okey? So yang tak tahu sila take notes. Jenis-jenis refleksi ada 3. Refleksi ke atas tindakan, refleksi semasa tindakan dan juga refleksi untuk tindakan. Okey, dan yang kita nak buat penulisan jurnal kita ni more tu refleksi untuk tindakan. Okey. Kalau selepas RPH lepas you tulis lepas habis you buat RPH and then you melaksanakan PDP, lepas tu you reflect, you tulis kat bawah itu adalah refleksi ke atas tindakan. Okey, manakala refleksi semasa tindakan tu ini kena buat kadang-kadang perlu buat keputusan yang segera. Kita reflect dan terus buat keputusan segera untuk atasi apa-apa isu yang timbul pada masa itu. Faham jenis-jenis refleksi? Yang tak tahu sila tahu sekarang Ni ada lagi ni. Tahap-tahap refleksi pula. Ada 3 doktor. Apa dia? Ikut Van Manen. Siapa yang nak jawab ni? Sharifah, catat nama dia Sharifah. Nanti bagi dengan saya siapa doktor yang rajin menjawab ni. Intan doktor, Intan V1. Intan boleh terus jawab Intan. Okey, cepat. Tahap-tahap refleksi.
V12 ada V12. Sayang, jangan lena Jangan buka laptop lepas tu you tinggalkan. You pergi entah buat-buat apa ataupun you mengadap laptop tapi you duk main handset. Itu pantang larang untuk mendapat keberkatan. Tolong sikit. Nak dapat keberkatan hidup, as I told you awal-awal tadi, betulkan niat. Kalau sekadar masuk, lebih baik you tak payah masuk. So alang-alang seluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan, alang-alang dah memang kena mengadap komputer dan mengadap saya petang ini ya. Biar-biarnya menjadi manfaat. Okey. So saya jangkakan ada beberapa perkara yang saya bawa yang mana anda sebelum ini yang tahu tu bagus, kita ingat memperingati. Yang tak tahu tu diharapkan tolong jot down and tahulah selepas ini. Sebab anda sudah semester akhir ya, dah nak keluar ni. So sepatutnya ilmu dah ujung jari ya. Okey. So tahap-tahap refleksi. Tadi saya panggil V12. Saya jawabkan boleh? Kamulah attitude macam mana attitude? Attitude senior student yang paling tua dah ni. Unit V. So kena tunjuk attitude yang best. Cemerlang. Anybody? Ada berapa tahap-tahap refleksi? Betul tadi? Siapa yang menjawab tadi tu betul? Ada 3 tahap iaitu? Ada 3 doktor. Sorry tadi line saya ni hilang. Okey, yang pertama peringkat teknikal, praktikal dengan moral ataupun etika. Okey, good. Tahap yang pertama refleksi teknikal. Apa yang dimaksudkan dengan teknikal? Teknikal. Nama pun teknikal. Apa? Berkait dengan kecekapan dan keberkesanan sesuatu cara penyelesaian untuk mencapai penyelesaian. Tidak terbuka kepada kritik dan pindaan. Okey, tahap 1 refleksi teknikal. Catat yang berkait dengan kecekapan dan keberkesanan sesuatu cara penyelesaian untuk mencapai penyelesaiannya. Tidak terbuka kepada kritik dan juga pindaan. Okey, tahap yang kedua refleksi praktikal. Terbuka kepada analisis cara penyelesaian, andaian dan juga tujuan serta hasil. Menerima hakikat bahawa pemahaman sesuatu fenomena adalah terbuka kepada pelbagai interpretasi dan tersirat dalam bahasa. Okey, refleksi praktikal, praktik. Yang praktiknya macam mana kita punya kehidupan praktiknya. So kita kena menerima hakikat bahawa pemahaman sesuatu fenomena yang berlaku itu adalah secara terbuka. Kita kena menerima hakikat itu secara terbuka. Okey, kepada pelbagai interpretasi dan tersirat dalam bahasa. Okey, manakala yang ketiga refleksi kritikal, iaitu mengambil kira kriteria moral dan juga etika. Membuat penghakiman menimbang tara sama ada aktiviti profesional itu mempunyai keadilan, kesamarataan dan penghormatan kepada individu ataupun tidak. Okey, yang ketiga membuat analisis tindakan peribadi dalam konteks politik budaya dan juga sosio-sejarah. Okey, so hopefully kita sampai ke tahap ketiga itulah refleksi kritikal. Maknanya you kena mempunyai pemikiran yang reflektif untuk sampai kepada refleksi kritikal. Kenapa sampai ke tahap kritikal? Sebab kita akan bukan sekadar menimbang tara tetapi juga you mengambil kira kriteria moral dan etika. Apatah lagi sekarang ini dengan madani kita, kemahiran insaniah kita tu, dan juga you punya kemahiran dalam apa nama dia di situ? Amalan pedagogi masa kini. Amalan pedagogi masa kini. Untuk pengetahuan you all juga,
Fasa 2 ni kan, kalau you merujuk buku praktikum, dia penulisan jurnal ni, dia lebih tinggi persentajnya kepada you mengarahkan kepada amalan pedagogi masa kini yang you guna pakai tu, yang you kena guna pakai, dan juga kemahiran insaniah. Refleksi you tu diharapkan dapat pergi ke arah itu. Sebab persentaj untuk penulisan jurnal fasa kedua ini lebih ke arah dua perkara ini. Amalan pedagogi masa kini dan juga kemahiran insaniah. Manakala pada fasa pertama lebih kepada PDPU, pelaksanaan perancangan, itu memang fasa 1. Tapi sekarang pergi pada fasa 2, tulisan jurnal ini harap-haraplah anda dapat lebih tumpu kepada amalan pedagogi masa kini yang anda gunakan dalam PDP anda, dan juga kemahiran insaniah. So kemahiran insaniah mungkin tak ada masalah lah untuk anda sebab tahulah tentang kemahiran kognitif, kemahiran interpersonal, kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan. Kepimpinan ni pun nak kena tonjolkan diri ya. You mesti tonjolkan diri you sebagai pemimpin. Pemimpin kepada diri, pemimpin kepada program, pemimpin kepada PDP anak murid dalam kelas. Kemahiran keusahawanan dan juga kemahiran etika, nilai profesionalisme. Manakala untuk amalan pedagogi masa kini, di mana you kena apply tentang kompetensi 6C tu, kreatif, critical, collaborative, communication, character dan juga citizenship, pembelajaran terarahkan diri, pembelajaran kooperatif, pembelajaran inquiry penemuan, pembelajaran penerokaan, pembelajaran kontekstual terarah, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan otak, brain-based learning. Okey, ini adalah amalan pedagogi masa kini yang you kena tahu satu persatu dan dengan beraninya cubalah untuk buat RPH yang mengguna pakai pedagogi yang telah saya sebutkan beberapa tadi. Okey, untuk fasa 2 ni bila lagi nak show off tunjuklah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan refleksi? Dan bila kita nak buat sesuatu refleksi tu, kita mesti ada pemikiran reflektif lah. So apa yang dimaksudkan dengan pemikiran reflektif? That's why kita jangan malas berfikir lah. You kena usahakan untuk rajin berfikir. Contohnya sini, Brickall 1992 mendefinisikan pemikiran reflektif itu. Dia berpendapat bahawa pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman-pengalaman sedia ada untuk menimbangkan kemungkinan-kemungkinan tindakan alternatif yang boleh digunakan untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan seterusnya. Dalam kata lain, yang buat kajian tindakan tu, you telah memenuhilah apa yang dikatakan oleh Brickall ini ya. Dan saya juga nak ulang lagi, penulisan jurnal adalah mini kepada kandidat tindakan sebenarnya lah. So Wilson dan juga Wing 1993 menyatakan pemikiran reflektif adalah berhubung rapat dengan aspek-aspek pemikiran yang lain iaitu pemikiran kritis dan kreatif yang digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah. Ini pun you boleh ask yourself, you faham tak apa yang dimaksudkan dengan pemikiran kritis dan kreatif? Sekarang saya nak hubung kaitkan kenapa you kena rajin memikir. Pemikiran ni ada pelbagai-bagai. Yang kita sentuh sekarang adalah pemikiran reflektif. Sebab apa? Sebab dia juga nanti akan ada kaitan dengan pemikiran kritis dan kreatif. Sebab itu tajuk kita hari ini apa dia? Tajuk kita adalah penulisan jurnal dan inovasi pendidikan. Nak datang inovasi, you mesti ada pemikiran yang kritis dan kreatif. Okey, ni bercakap tentang pemikiran. So bawa level of thinking you ke next level lah Sebab you pun dah senior ni dan nak keluar menjadi guru. So kami di sini berharap anda mempunyai ilmu yang banyak termasuklah apa yang kita bincangkan hari ini. Okey, komponen dan proses pemikiran reflektif, you tengok sana. Nampak tak? Kenapa saya pergi pada sini? Sebab you nak buat penulisan jurnal, dia based on this lah.
Pemikiran reflektif di mana kita ada renungan kembali refleksi dan pemikiran metakognitif. Kemudian kita perlu ada pemikiran kritis dan kreatif. Kemudian berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang sedia ada. Sebab tu you kena hadir kursus, you kena hadir seminar, you kena hadir convention, apa sajalah, termasuklah juga pengalaman-pengalaman kalau you minat mengembara. So juga dari situ dapat sesuatu pengajaran daripada pengalaman kita itu dan terhasillah penyelesaiannya. Sebab apa? Sebab dia kata berkaitan dengan pengalaman-pengalaman sedia ada juga adalah benda yang penting untuk kita mempunyai pemikiran reflektif bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Alright. So peringkat-peringkat pemikiran ni saya tak nak pergi mendalam lah. You boleh baca. Kenapa kita perlu ada peringkat-peringkat pemikiran ini? Sebab kalau dalam arti kata lain, it goes to the format format journal, format kajian tindakan. Samalah, kita start dengan isu dan masalah. Kemudian apa yang kita buat? Kita buat literature review kan, kita membaca, kita berkongsi, tanya kepakaran-kepakaran orang, betul tak? Kemudian kita akan menyusun balik maklumat-maklumat yang kita ada, menghubung kaitkan, kemudian kita relatekan dengan hipotesis dan juga model-model serta teori. Kemudian kita buat kajian untuk nak memastikan penyelesaian itu terhasil dengan baik. Kena ada bukti-bukti That's why dia panggil scientific dan systematic. Penulisan jurnal adalah satu penulisan ilmiah yang bersistematik dan juga bersaintifik sebab dia perlu juga pada data. Alright, ni aspek-aspek penilaian jurnal. Penilaian jurnal hopefully lebih berkualiti lah daripada fasa 1 yang you buat. Okay, berupaya mengenapasi isu dengan jelas dan menggunakan kemahiran membuat analisis. I'm sure you dah ada, tesis pun dah siap, pengalaman dah ada. Mencari maklumat dan idea penyelesaian yang boleh dilaksanakan sendiri atau berkolaborasi. Buat sendiri ataupun boleh berkolaborasi. 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh. Okey, cadangan penyelesaian yang kreatif dan inovatif. Sebab apa? Sebab jurnal kita hanya pilih satu yang the best for that week. Satu yang the best for that week yang kita rasa perlu diteruskan, dicari jalan penyelesaiannya dan impaknya besar. Istilah yang seterusnya adalah impak penulisan jurnal yang kita buat ini mesti besar. Okay, sebab tu you kena choose daripada refleksi yang you tulis. 10 waktu, 8 hingga 10 waktu yang you mengajar tiap-tiap minggu. Dan setiap kali PDP mesti ada refleksi. Selain daripada itu, you juga akan ada program-program di sekolah. Jadi dia bukan hanya tertumpu kepada refleksi RPH, tetapi juga refleksi program-program yang dianjurkan di sekolah. Contohnya you hadir dalam mesyuarat guru ke, mesyuarat PABG ke, atau you hadir dalam program apa yang sekolah anjurkan ke. Itu semua boleh dibuat refleksi selepas sesuatu program. Dan itu juga boleh diguna pakai bagi menulis penilaian jurnal itu. You boleh buat penulisan jurnal based on that pun boleh. Okay, cadangan penyelesaian yang kreatif dan inovatif. I'm sure you faham tentang kreatif dan inovatif. Boleh tak bagi saya? Apa beza kreatif dan inovatif? Penulisan jurnal menunjukkan amalan reflektif yang sistematik, mempunyai maklumat pelaksanaan dan rumusan yang sangat cemerlang. Dalam arti kata lain, impak yang besar lah. Bukan kita buat tu sia-sia, tak lah. Okay, maafkan saya sekejap, minum. Sekejap Okay, anda semua juga boleh minum walaupun saya yang bercakap. Sebab anda perlukan oksigen untuk merangsang otak supaya apa yang kita kongsikan ini anda dapat
proses dengan baik. Okey. Ini penilaian jurnal. So kita nak untuk fasa 2 praktikum ini, anda buat penulisan jurnal yang lebih berkualiti dan berimpak tinggi. Kesannya tu dapat dilihat dengan baik. Kalau anda buat bersungguh, ianya boleh bawa sampai kepada internship. Sebab internship anda akan lahirkan inovasi. Anda perlu buat inovasi. Jadi sekarang ini dalam fasa 2 praktikum ni, bila anda buat betul-betul penulisan jurnal anda, sebagaimana yang saya katakan, dia adalah mini kajian tindakan, di mana anda juga boleh berfikir untuk menghasilkan inovasi. Dan benda itu anda boleh guna nanti waktu internship. Yang mana ada buat thesis baru ni, itu juga anda boleh lanjutkan untuk penggunaannya dalam internship nanti. Tapi kalau lebih baik buat adakan idea-idea barulah. Yang tak ada boleh mula berfikir tentang itu. One bullet shoot 3 or 2 keadaan. Okey, supaya be smart lah, be smart. Okey, ini tentang format penulisan. I'm sure ini juga adalah benda yang anda semua dah kuasai dengan baik. Cuma saya nak ingat memperingati saja di mana penulisan jurnal itu yang dinamakan penulisan ilmiah, dia mesti dah bersistematik. Jadi dia mesti ada nombor 1 isu yang difokuskan. Yang mesti tulis apa dia isunya dengan jelas. Dan nombor 2, analisis isu yang difokuskan, punca dan kesan isu tersebut. Betul-betul macam kajian tindakan ni sebenarnya. Tapi dia mini. Kajian lampau, literature yang mesti ada. Janganlah 1 ya. Contoh bagi 1 dia pun buat 1 je. Daripada dulu sampai sekarang saya duk baca jurnal yang you tulis dalam masa praktikum. Excuse me. 1 je. Kan sekarang dah jadi senior, dah buat thesis sebagai. Carilah at least 3. Literature carilah 3. At least lebih banyak lebih bagus. Sebab nak sokong pada isu kita tu supaya ianya menjadi mantap. Kemudian di situ juga dalam literature juga kita kadang-kadang akan jumpa ilmu-ilmu baru. Contohnya bagai yang famous tu bagaimana nak bina ayat. Contoh bagi BM ke English ke pun boleh, I think Mandarin ke. Macam mana nak bina ayat? Yang famous tu adalah perkataan salam. Especially nak bina ayat menggunakan gambar. Bagi gambar, ini suruh budak bina ayat, perkenalkan dia dengan salam tu. So dia akan jadi, tak jadi masalah kalau kita guna benda yang orang dah buat dan terbukti berkesan, kita guna pakai, tak ada masalah. Gunalah. Lebih baik kalau kita boleh buat penambahbaikan, buat inovasi. Itu je. Tapi kalau yang ada tu terbaik, pakai je lah, tak ada masalah. Kemudian kita bagi cadangan dan idea penyelesaian masalah. Kemudian kita kena ada categan, tempoh masa tu kena ada lah. Dan biasanya jurnal ni pendek. Jadi mungkin memakan masa seminggu boleh atau 2 minggu pun boleh. Maknanya buat dulu tapi resultnya lepas 2 minggu. Resultnya lepas 3 minggu. Tapi kita buat untuk minggu kedua, tak ada masalah. Cuma nanti bila pensyarah ataupun guru pembimbing nak tengok, tunjuklah tapi belum dapat hasil dia lagi. Sebab apa? Mungkin tempoh masa yang kita perlukan lebih daripada seminggu. Itu tak ada masalah. Tapi lepas kita buat tempoh tu mungkin 3 minggu, lepas itu you kenalah seterusnya kena adalah penulisan berikutnya. Teruskan dengan tindakan susulan. Dan ketujuh, tarikh tindakan susulan dilaksanakan. And then keberkesanan langkah yang dicadangkan. Dan juga kesimpulan atau refleksi baliklah. Macam kita buat kajian tindakan tu kan, dia berputar. Dan juga mesti ada rujukan. Tolonglah rujukan ni be smart lah. Janganlah buat 1, at least 3, 5. Okay. Sebab you dah ada kepakaran itu. Bukan baru nak nulis pun. Dah ada dah kepakaran. Bila lagi nak guna. Nanti kalau you buat betul-betul, ini you boleh buat 1 artikel jurnal. Boleh hantar artikel jurnal. Tambah-tambah sikit-sikit lagi. Boleh hantar untuk artikel jurnal. Hantar ke mana? Tak ada tempat, hantar ke IPG Ipoh. Di mana kita ada jurnal dedikasi boleh terbitkan.
Okey, inovasi dan kreatif. So tadi kan saya persoalkan apa yang faham dengan inovasi dan kreativiti. Kita dah first part dah habis, okey? Penulisan jurnal kita dah habis. Sekarang kita nak masuk je sikit tentang inovasi, ya, sebab tajuk dia penulisan jurnal dan inovasi pendidikan. So apa bezanya antara inovasi dan kreativiti? Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui penyesuaian atau penambahbaikan. Innovate lah, kita inovasi, modify. Manakala kreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui kemahiran imajinasi. Alright. So apa itu inovasi? Iaitu kaedah mencari jalan bagi menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik. Contohnya dalam kelas tu kita nak go for perkhidmatan kita yang lebih baik kalau ianya melibatkan contoh-contoh isu PDP macam pengurusan bilik darjah, bagaimana teknik penyoalan, itu lebih pada perkhidmatan lah. Kalau hasilkan produk ni maknanya mungkin kita nak hasilkan BBM. BBM kita tu sesuai ke tak dalam PDP kita tadi. BBM tadi tu berkualiti ke tak, atau tak payah ada BBM pun okey. So all these things lah. Hasil tulisan idea-idea peningkatan kualiti dan produktiviti boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan juga prosedur, kaedah dan cara bekerja maupun pengenalan teknologi baru. Okey. Inovasi, ya. Tajuk kita hari ini penulisan jurnal dan inovasi pendidikan. So ini juga ada dalam kalangan you all lah yang buat kajian tindakan, dia juga dah apply inovasi di mana penghasilan BBM. Dan jangan berhenti setakat itu saja. Bagi yang dah buat, you juga boleh berinovasi lain-lain lagi. Banyak-banyak lagi. Okey, bidang-bidang BBM yang lain pun banyak lagi yang boleh kita hasilkan. Jangan hanya hasil satu dan you kata that's it. Inilah yang nak guna pakai selama-lamanya. Tak. Okey. Dan manakala you all lah yang masih belum lagi berinovasi, so silalah. Benarnya senang saja. Start dengan refleksi tadi. And then you follow the step, buat bersungguh, insya-Allah Allah tunjukkan jalan. Okey, kenapa perlu berfikir secara kritis dan inovatif? Sebab bila kita berfikir secara kritis dan inovatif tu, dia juga akan menjimatkan kos, jimatkan masa, tingkatkan kualiti, tingkatkan prestasi dan mudahkan kehidupan kita lah. Okey. Jimat kos, kalau kita dapat berkongsi PLC yang saya katakan tadi, PLC, Professional Learning Community, you adakan grup you all sendiri, lagi senang. So, tengoklah kalau dah pergi praktikum nanti, siapa dapat darjah 3 contohnya, BM. Pakat-pakatlah walaupun sekolah berasingan, mungkin malam-malam boleh buat Google Meet. Bincang macam mana kita nak buat BBM untuk tajuk mana. Berapa orang buat berapa orang. Mungkin daripada grup tu boleh hasilkan 3 BBM. So boleh bergilir-gilir lah guna di sekolah masing-masing. Masalah kan, bila praktikum dia nanti tak cukup tidur. Pasal apa? Malam-malam duk berjaga nak buat esok punya RPH, nak buat esok punya BBM. Dah belajar daripada fasa 1 dulu. Janganlah buat benda yang begitu lagi. You dah kena ready. You dah tahu dah benda itu. Janganlah letup lubang 2 kali. Tak smart lah kalau macam tu. Okey, supaya you dapat tingkatkan prestasi, matlamat kita nak semua orang cemerlang. Nak semua orang cemerlang. Sebagaimana yang saya nyatakan awal tadi, kita mengharapkan you all pergi fasa kedua ni dengan best result. Boleh ya? Boleh ya? Boleh sahut cabaran ke? Boleh. Boleh. Okay, saya Boleh. dan mengucapkan syabas dan tahniah lah kepada anda yang masih celik bersama-sama saya ni, untuk sama-sama kita manfaatkan waktu kita bersama ni ya. Okey. You faham tak kenapa you perlu berfikiran kritis, inovatif dan reflektif tadi? Sebab banyak manfaatnya. Kita tak nak
pandai cakap saja, jadi kita kena laksanakan. Macam saya pun dah dekat 20 tahun lebih, dekat 30 nak masuk dah ni, bergelombang dalam pendidikan, tapi sampai saya rasa seronok sebab saya sentiasa gunalah kemahiran-kemahiran yang mana kita ada untuk kita kehidupan kita lebih berkat, lebih mendapat rahmat. Dan itulah sebagaimana yang kita bincangkan dari awal tadi, kita pun dah sejam bersama ni dia akan jadi seronok, kepuasan diri dan juga memberi manfaat kepada manusia lain. Itulah sebagai pendidik kita macam itulah. Kita didik diri kita dulu, insya-Allah kita kemaskan diri kita dengan kemahiran yang ada dan kita mudah untuk mendidik orang lain. Pertama sekali kena sayang diri dululah, sayang diri, jaga diri ya. Okey, ini pemikiran kritis dan inovatif. Sebagaimana yang saya pesan tadi, jangan malas berfikir, kena berfikir. Bila kita dapat sesuatu, kita nak buat sesuatu walaupun kita tak tahu, you mesti terima apa sahaja tanggungjawab yang diberi itu dengan rasa ikhlas. Kalau kita tak tahu, kita kata kita akan cuba dan kita akan carilah ilmu tersebut. Bila kita cari ilmu tersebutlah yang menjadikan kita mencari ilmu sepanjang hayat itu. Bila ada sesuatu projek baru ataupun isu atau masalah yang timbul, itu memberi kita satu peluang untuk mencari ilmu tersebut. Okey. Sebab tu saya juga mendoakan anda semua nanti dapatlah meneruskan untuk bukan setakat dapat ijazah, tetapi juga meneruskan hingga master dan juga PhD. Dengan target yang begitu, kita memotivasikan diri kita untuk mencari ilmu itu, yang dikatakan ilmu sepanjang hayat. Okey. Tapi di sekolah sendiri pun pelbagai cubaan dugaannya, maka itulah peluang kita untuk memperbaiki diri. Okey. Okey, ini saya bagi panduan sikit cara-cara menerapkan pemikiran kritis kepada diri kita dan juga kepada anak murid kita. Bagaimana nanti dalam kelas kita benda-benda ni memang kita kena apply dalam PDP kita. Menggunakan strategi berpusatkan murid, itu dah memang wajib. Kita jangan duduk syok sendiri sekarang, duduk mengajar kat depan. Tak lagi dah. Lepas tu you punya refleksi kata budak tak beri perhatian lah, sebab dia dah memang tak beri perhatian sebab kita dah bukan style yang macam saya buat sekarang ni, duk bercakap dengan you orang, you rasa tak best kan. Tapi nak buat macam mana, dah satu masa kita terhad dia sejam je ni. Lepas tu yang kedua dah style online kan. Dan then banyak benda yang saya nak cuba bagi you all lah. Harap-harap yang memberi manfaat lah kan. Supaya murid dapat membuat penilaian yang bernas dan mencari penyelesaian optimal. Menguruskan fakta secara sistematik dan tersusun. Ini pun satu hal. Bila you buat RPH, you mesti mahir tajuk-tajuk yang you bagi pada budak. You juga kena mahir tentang apa sahaja teori, model yang you boleh apply dalam PDP. Okay? You mesti ada rajin membaca, you mesti rajin mencari ilmu, you mesti buat homework sebelum you masuk kelas. Sebab kadang-kadang budak akan bertanya, bila bertanya, you tak ada ilmu yang meluas, you punya explanation akan jadi cetek. In fact, mungkin yang paling kita takut salah fakta. Okay? That's why you kena menguruskan fakta secara sistematik dan tersusun. Jadi buat homework. Saya cakap ni based on pengalaman saya pergi praktikal ni. Duk tengok you all punya gelagat. Okay? Menggunakan soalan-soalan yang sesuai dengan tahap kognitif murid. Ini yang saya katakan awal tadi. Sebab kebanyakannya hanya bertanya tahap kefahaman saja. Tak pergi kepada tu yang belajar tentang how to analyze, how to menghubung kait, how to membezakan. Okey. Memberi soalan-soalan yang lebih sukar kepada murid-murid yang lebih bijak untuk menggalakkan tahap pemikiran kritikal yang lebih tinggi. Sebab tu kita ada belajar tentang apa? Terbeza kan? Kecerdasan pelbagai, kemudian terbeza whatever tu kan? Sebab apa? Sebab inilah. Sebab tu you kena rajin. You kena rajin. Sebab you tak boleh langsam semua. Sebab tu kita ada dalam kumpulan-kumpulan senang.
Okey, kemudian menggalakkan perbincangan dan aktiviti penyelesaian masalah dalam bilik darjah, menggalakkan perbincangan dan aktiviti penyelesaian masalah. Dia bagi masalah, budak tu lah cari. Sebab tu kalau siapa yang kena dengan saya, biasa saya guna terms, nak capai objektif yang you buat tu, biar budak tu yang buat penyelesaiannya untuk dapat objektif tu. Bukan you yang mengajar untuk budak tu capai objektif you. You kena fikir how aktiviti yang membolehkan budak itu menyelesaikan masalah dan budak itu akan faham. Itulah objektif yang nak capai. Bukan you mengajar dia untuk capai objektif you. Tolonglah. Okey, memastikan murid-murid memahami penakkulan yang digunakan. Menggalakkan murid-murid membuat perbandingan isi jawapan yang diberikan oleh rakan sebaya sama ada baik atau lemah. Menggalakkan murid-murid untuk melihat perspektif yang berbeza-beza. Ini juga yang saya cuba buat untuk anda semua, untuk anda lihat kepada perspektif yang berbeza-beza. Dan memastikan murid-murid membuat pertalian yang signifikan serta mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari di dalam dunia sebenar. Ini pun yes. Ini memang you kena bear your mind. You kena bawa dia dalam dunia sebenar. Apa sahaja pelajaran yang you mengajar, you kena relate dengan kehidupan dia. Yang macam hari tu cikgu yang menang yang daripada mana, Sabah Sarawak tu kan. Dia bawa pasar masuk dalam bilik darjah, dia bawa kolam renang, kawasan pantai, macam mana nak berkelah dari pantai masuk dalam bilik darjah. Macam itulah. Okey, murid-murid perlu mempelajari kemahiran pemikiran kritikal melalui kombinasi metodologi arahan terus, demonstrasi, hafal, teknik penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah kritis, seorang individu perlu menjana idea-idea yang kreatif dan membuat analisa secara kritikal. Jadi pemikir kritikal perlu menjadi pemikir kreatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau konflik. Okay, this is the real one. Memang saya pun guna benda ni dalam kehidupan seharian. Okay, orang yang berjaya adalah mereka yang, Orang yang berjaya adalah mereka yang memulakan sesuatu dan melakukannya dengan luar biasa sehingga habis dengan jayanya. Okey, diharapkan anda pergi fasa 2 praktikum ini, jadilah orang yang berjaya ini ya. Okey, lakukan dengan luar biasa sehingga habis dengan jayanya. Yang mana praktikum 1 masih tak guna lagi beberapa amalan pedagogi masa kini ni kan. Cubalah guna. Pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah, pembelajaran terarahkan diri, kooperatif, buatlah. Okey, dulu mungkin banyak yang guna kooperatif lah. Dan yang lain-lain tu kurang. Jadi gunalah sekarang. Okey, diharapkan anda menjadi orang yang berjaya ini. Memulakan sesuatu dan lakukannya dengan luar biasa bagus sehingga habis dengan jayanya. Nilai diri anda terletak pada bagaimana anda menggunakan masa anda. Semua orang sama yang 24 jam satu hari. Tapi bagaimana ada orang yang boleh manage time dengan baik dan bagaimana pula dengan kita. Apatah lagi saya ingin berpesan pada anda semua yang disayangi. Gadget-gadget yang ada di tangan kita itu, tolong berhati-hati penggunaannya. Kadang-kadang kita terleka dengan itu. Tak sedar, habis 1 jam, 2 jam. Padahal buat apa duk melayan benda-benda yang tak berfaedah. Tolonglah sedar diri. Sebab masa tu sangat-sangat bernilai dan masa yang berlalu, sedetik yang berlalu tidak akan berulang. Macam tu juga saya dengan anda. Kita 1 jam sekarang ini 12 minit. Diharapkan ianya memberi manfaat pada anda semua dan saya berdoa untuk semua agar sama-samalah kita melayari kehidupan dunia kita ini dengan dirahmati dan diberkati, banyak memberi manfaat kepada orang lain, di mana membahagiakan orang, kita juga akan turut bahagia. Okey, boleh faham Kebodohan itu tidak murah kerana ia boleh merugikan kita. Ini pesanan saya tadi tentang gadget. Kepandaian juga tidak murah jika tidak disertai dengan tindakan. Ilmu-ilmu yang ada tu guna pakailah. Okey, cakap serupa bikin. Tolonglah cakap serupa bikin. Kepandaian juga tidak murah jika tidak disertai dengan tindakan. Saya belajar ni bila saya mengajar gaya hidup sihat. Semua tahu. Tapi pelaksanaan tertangguh. Tertangguh saya kata, tapi tak apalah. Kalau ada kesedaran, lakukanlah ya. Okey. Thank you. Selamat maju jaya. Semoga hidup sentiasa diberkati dan dirahmati.
Okey, saya serah balik kepada Sharifah. Okey, baiklah. Sudah selesai sesi talimat kita pada hari ini bagi slot yang 8. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Fauziah Hanim atas konsep yang telah diberikan. Terima kasih Doktor. Baiklah, sedikit maklumat berkenaan dengan kehadiran. Pautan kehadiran akan diberikan di ruangan chat. Jadi mohon untuk siswa dan siswi guru isi kehadiran ya. Okey, bye. Semoga anda semua berjaya cemerlang. Bukan setakat berjaya cemerlang. Okey, kalau tak cukup ilmu, carilah ilmu, belajar, kena rajin, manage your time. Masa sama je semua orang 24 jam, tapi kenapa ada orang berjaya, kenapa tidak? Kena refleksi dirilah. Okey, selamat maju jaya. Take care. Terima kasih Puan. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Jaga diri. Doktor.